testing suara. Jawab suara tu lah. Jawab. Betul? Testing suara. Harap-harap suara jelas. Selamat datang Ismail bin Din. Dari mana tak tahu. Pada malam ini kita dah masuk malam yang ke-13 bulan Ramadan. Di antara sedar dengan tidak sedar, kita sudah masuk hampir separuh daripada bulan Ramadan. Kita telah menunaikan solat tarawih selama 13 malam. Kita masih ada lagi insya-Allah 17 malam untuk menyempurnakan solat tarawih dan seterusnya menyambut hari raya. Nur Azlan Ramli dari Taman Samudra. Taman Samudra ni di mana tahu? Yan mana? Surah jelas saya dah. InsyaAllah dalam suasana PKP yang sudah berubah ini, PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, rakyat Malaysia sudah ada sikit kebebasan, nyawa lah sikit lah, boleh pergi sana sini. Okey, tenang jiwa. Selamat datang ke FB saya. Pada malam ini insyaAllah kita akan bersiaran langsung dalam kuliah Ramadan live selepas solat tarawih. Mudah-mudahan kita dapat mendapat manfaat daripada ilmu yang akan sampaikan oleh saya, dan harap-harap kepada semua rakan-rakan yang menonton pada ketika ini, pakat-pakat share ilmu ini. Share lah sebanyak-banyak mungkin. Semoga ianya memberikan manfaat kepada kita bersama. Sebahagian daripada ilmu yang akan disampaikan ini ada yang kita boleh buat, ada yang kita tak boleh buat, tapi kita boleh berdakwah dan suruh orang buat. Kadang-kadang kita tak boleh buat masa ni, satu masa kita boleh buat. Begitulah lebih kurang. Jadi saya akan mulakan kuliah saya pada malam ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rakan-rakan FB, penonton-penonton, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya Allah taala pertemukan kita di alam maya. Ni dalam maya, dalam satu halaqah ilmu. Semoga pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuliah saya pada malam ini akan berkisar tentang tajuk Ramadan dan tadabbur Al-Quran. Barangkali saya tidak menyampaikan secara detail dan paling jelas, kerana kita nak ambil masa mungkin tak sampai sejam kot. Tapi kalau dilajak sikit, biar pilah. Sebab kita telah melaksanakan tanggungjawab kita, kewajipan kita kepada Allah. Tadi kita sembahyang Isya dan juga melakukan solat tarawih di rumah. Sebelum saya pergi lebih jauh, dengan kata kerajaan akan berbincang untuk mendengar rintihan umat Islam tentang permintaan, kalau boleh bagilah saki baki bulan Ramadan ni, bagilah umat Islam ni boleh pergi solat tarawih di masjid, dan hujung sekali boleh sembahyang hari raya di masjid. Dengar kata kerajaan akan berbincang, mudah-mudahan akan menghasilkan satu keputusan yang baik untuk umat Islam. Tapi kalau hikmahnya tak boleh lagi, sabarlah. Ini adalah ujian pada kita pada masa ini.
tuan-tuan dan perempuan, rakan-rakan FB yang dirahmati Allah sekalian. Kita highlight fokus kepada Al-Quran. Bukan ajak baca Quran, nak fokus beberapa sudut tentang Al-Quran. Yang pertama sekali, Al-Quran ni adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengambil masa selama 23 tahun, iaitu tempoh baginda menjadi rasul. Diturunkan secara beransur-ansur, disampaikan kepada kita secara beransur-ansur, dan Al-Quran itu dimulakan dengan surah An-Nas, dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan orang yang membacanya mendapat pahala. Itulah yang dimaksudkan dengan Al-Quran. Dan ada beberapa lagi takrifan, tapi dia mirip kepada maksud yang sama. Itulah Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah sebaik-baik bacaan yang tidak jemu dibaca dan tidak jemu didengar. Mana ada bacaan yang orang boleh ulang berkali-kali selain daripada Al-Quran. Sebab Quran ni adalah kalam Allah, mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau baca surah Ba' pun, orang tak baca surah Ba' sampai habis. Kadang-kadang dia tengok tajuk-tajuk, bergantung pada minat orang tu. Kalau dia beli surah Ba', kalau dia minat sukan, dia baca sampai hancur bab sukan. Bab ekonomi dia tak minat, dia tinggal. Tapi kandungan tu ada dalam surah Ba'. Demikian juga orang yang minat ekonomi, dia tak minat sukan, bahagian sukan dia tinggal. Ada setengah orang dia minat bahagian kerja-kerja ni, dia mencari ruang iklan kerja. Ada setengah orang dia minat bab cerita-cerita politik, dia baca bab politik. Jadi orang yang baca surah Ba' ni dia tak baca secara keseluruhan. Tetapi Quran ni dibaca secara keseluruhan, daripada lembaran pertama sampai lembaran yang terakhir. Itu hebat Al-Quran. Sama dengan kita pegang handset, kita tengok WhatsApp, bukan semua kita baca, kadang-kadang terlalu banyak kita raih begitu ya. Sama lah dengan kita lihat artikel-artikel yang dihantar dalam Facebook, bukan kita baca semua. Kadang-kadang kita baca kepala, tengok ekor bawah, itu tengok perut tengah sikit, itu habis. Tetapi Al-Quran dibaca secara keseluruhan dari awal hingga akhir, dari kulit depan sampai kulit belakang. Itulah hebatnya Al-Quran. Membaca Al-Quran ni hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Adalah dia jadi wajib dalam semayang. Jadi wajib dalam semayang tu pun terbatas pada surah Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah adalah Quran. Dan juga satu lagi, membaca Quran ni dia boleh jadi wajib kalau orang tu bernazar untuk membaca Al-Quran pada hari yang tertentu atau pada masa yang tertentu. Jika dia Allah Ta'ala tunaikan apa yang dia nazarkan, maka pada ketika itu kalau dia bernazar nak baca Al-Quran, maka membacanya adalah wajib. Dalam semayang membaca Fatihah tu Quranah adalah wajib. Tapi keseluruhan ayat Quran tu membacanya adalah sunat. Okay. Seterusnya, apa yang kita boleh kalau kita rajin baca Al-Quran? Sebenarnya faedah yang kita dapat, manfaat yang kita dapat kalau rajin baca Quran ni banyak. Cuma saya bataskanlah, sebab saya bukan nak cerita pasal baca Quran saja. Banyak perkara lain yang saya nak cerita. Yang pertama sekali, kalau seseorang itu membaca Al-Quran, Allah menjanjikan pada dia untuk diberikan pahala. Pahala banyak mana? Hebatnya membaca Al-Quran ni, pahalanya Allah, kalau kita tak terhitung, tak terkira. Dalam satu hadis Nabi SAW, baginda bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, kutibat lahu hasanah, wal hasanatu bi'ashri amsalihah, la aqulu alif lam mim harfun wahidun, bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Dalam hadis ni Nabi sebut, kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, maka diberikan kepadanya satu kebajikan. Satu huruf saja kita baca, dapat satu kebajikan. Atau dalam bahasa yang mudah, satu kebajikan tu makna 10 pahala. Okay. Dan satu kebajikan digandakan 10. Satu kebajikan digandakan 10. Makna satu huruf Al-Quran yang kita baca
kita akan mendapat 10 pahala. Maka Nabi sambung lagi hadis tu, dia kata, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Bal alifun harfun. Bahkan alif tu satu huruf. Wa lamun harfun, lam itu satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Mana alif lam mim ni 3 huruf. Kalau satu huruf diberi 10 pahala membacanya. Kalau alif lam mim 3 huruf, kita sudah dapat 30 pahala. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib, sampai habis. Jadi kita tu saduk kira lah pahala. Ini biar kat malaikat kerja dia. Kerja kita baca Quran. Pahala akan dicetik oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencetikkan pahala-pahala yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi itu segi pahala yang Nabi sebut. Saya masih lagi cerita tentang pahala membaca Al-Quran ini. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata apa? Man qara'al Quran wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin 100 hasanah. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Wa man qara'ahu kharija shalah wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Wa man qara'ahu kharija shalah wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat. Kata Sayyidina Ali, dalam kata-kata Sayyidina Ali, dia membahagikan pahala membaca Quran kepada 4. 4 tu dalam 2 situasi. Satu situasi 2 jenis pahala. Jadi 2, jadi 4. Kata Sayyidina Ali, yang pertama dia kata, siapa yang baca Quran semasa semayang. Dalam semayang ni ada 2 situasi. Sesiapa yang baca Quran dalam semayang dan membacanya dalam keadaan dia berdiri, atas semayang fardu ataupun orang yang sihat, boleh berdiri. Siapa yang baca Quran dalam semayang dalam keadaan berdiri, maka dia dapat 100 pahala. Baca Quran, dia tak abang huruf sini, dia abang pahala. Mana kalau kita baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin, dalam keadaan kita berdiri, jadi 100 pahala. 100 pahala kita dapat. Kita baca lepas Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun, dalam keadaan berdiri, dapat 100 pahala. Jadi dalam semayang, kalau kita baca Quran sedang berdiri, dapat ganjaran 100 pahala. Kata Sayyidina Ali lagi, barang siapa yang baca Quran dalam semayang, dalam keadaan dia duduk. Kadang kita semayang sunat duduk, ataupun orang yang uzur tak boleh nak berdiri, dia semayang duduk. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam semayang, dalam keadaan dia duduk, bacaan Quran dia tu akan diberi pahala sebanyak 50 pahala. Ini dalam semayang akan diberi pahala sebanyak 50. Kemudian di luar semayang pula. Di luar semayang, kata Sayyidina Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran di luar semayang, mana dia tak semayang, tetapi semasa dia membaca Al-Quran itu, dia berwuduk, dia ada wuduk, maka setiap kali dia baca, dia akan dapat 25 pahala. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran, ni step yang keempat, di luar semayang, dalam keadaan tidak berwuduk. Ada time kita baca Quran tak ada wuduk, macam kadang-kadang duduk dalam kereta, trafik jam panjang sangat, baca Quran. Siapa hafal surah Yasin, baca Yasin. Kalau hafal Al-Azim pun tak apalah, baca Qul huwallahu agak. Dalam keadaan tidak berwuduk, di luar semayang, maka akan mendapat 10 pahala. Jadi dia punya step pahala ni ada 4. Buat 1 100. Ketika berdiri dalam semayang, buat 2 50. Duduk dalam semayang, buat 3 25. Di luar semayang, ada semayang. Buat nombor 4 10 pahala, tak ada semayang, di luar semayang. Itu nak cerita kita lebihnya ataupun kelebihan keistimewaan orang yang baca Al-Quran. Yang pertama saya highlight tentang pahala. Kemudian Al-Quran ini faedah kita membacanya juga. Faedah yang kedua, selain daripada mendapat pahala, Al-Quran ni dia akan tolong kita di hari akhirat nanti. Tolong tu makna nak bawa kita masuk syurga. Ni Quran. Sebab tu rajin-rajin kita baca Al-Quran semasa kita hidup.
Sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Nabi kata, kamu semua hendaklah selalu baca Quran. Kerana sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat nanti, dia datang memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Itu hebat. Dia datang hari akhirat nanti, Quran mai tolong kita. Memudahkan kita untuk masuk dalam syurga. Sebab tu duduk di dunia hanya baca Quran. Yang ketiga, baca Quran ni, Quran ni akan teman kita dalam kubur. Dalam kesepian, duduk dalam kubur seorang-seorang, siapa nak teman kita? Maka peneman kita adalah Al-Quran. Sebab tu orang alim kata, rajin-rajinlah baca Quran, kita mati senang. Quran teman kita dalam kubur. Dalam kegelapan kubur, dalam kesepian kubur, tenang orang yang semasa dia hidup, dia selalu baca Al-Quran. Itu faedah yang ketiga. Yang keempat, kita dapat kalau rajin baca Quran ni, Al-Quran menghadirkan ketenangan dalam situasi hidup kita. Wa nunazzilu minal ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah, dengan zikrullah itu hati menjadi tenang. Zikrullah ni banyak. Selain daripada zikir yang maksur, yang warid tu, termasuklah baca Quran ni masuk dalam makna zikir. Jadi siapa yang rajin ingat pada Allah, termasuk baca Quran, hati dia akan jadi tenang. Itu nombor 3. Nombor 4 ni, kalau kita rajin baca Quran, Quran ni boleh jadi penawar. Boleh jadi penawar pada kita. Nombor 5, dengan rajin baca Quran ni, kita rezeki murah dengan orang yang rajin baca Al-Quran. Banyak lagi lah faedah-faedah daripada kita membaca Al-Quran. Cukup sekadar saya menyebutkan 5 faedah pada malam ini. Seterusnya, rakan-rakan FB, muslimin muslimat, penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Poin yang kedua saya nak highlight pada malam ini ialah masa bila kita nak baca Al-Quran. Masa kita nak baca Al-Quran. Kalau kita nak sukat di segi bulan, sebab bulan ni ada 12. Bulan ada 12. Bermula dengan bulan Muharram. Ni bukan cerita Januari. Bulan Islam. Bulan Qamari. Daripada Muharram disudahi dengan Zulhijjah. Maka dalam 12 bulan itu, bulan yang terbaik dan dapat pahala banyak membaca Al-Quran adalah bulan Ramadan. Susunan bulan Ramadan ni, dia duduk nombor 9. Dia duduk nombor 9. Jadi, bukanlah 12 bulan tu kita baca Quran tak dapat pahala, dapat. Tetapi, orang yang rajin dan banyak baca Quran pada bulan Ramadan, maka orang ni adalah orang yang memanfaatkan bulan itu. Sebab tu saya tak pelik kalau selepas Ramadan, orang baca Quran kurang sikit. Tak sama dengan Ramadan. Sebab kehebatan bulan Ramadan. Tapi jadi pelik jugalah. Bila berlalu Ramadan, langsung tak pegang Quran dan langsung tak baca. Itu memang pelik lah. Tapi kalau kita kata dalam bulan Ramadan ni, orang yang biasa-biasa, dia mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan. Bulan lain dia 3 bulan sekali khatam, 4 bulan sekali khatam. Tak pelik. Sebab kehebatan bulan Ramadan. Ataupun orang yang rajin baca Quran dalam bulan Ramadan, dia boleh khatam 3 kali. Bulan lain mungkin 2 bulan sekali khatam. Tak pelik. Sebab keistimewaan bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan, Allah sebut dalam Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Pada bulan Ramadan tu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Guna Al-Quran ni jadi petunjuk kepada manusia dan memberi keterangan kepada petunjuk itu serta menjadi pemisah, pembeza di antara yang hak dan yang batil. Jadi bukanlah Quran secara keseluruhan itu semua turun dalam bulan Ramadan, tapi buat pertama kali, julung-julung kali Quran diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada bulan Ramadan. Jadi bulan yang paling afdal, bulan yang paling banyak pahala kita baca Quran adalah bulan Ramadan. Seterusnya baca Quran dalam sembahyang.
Itu cerita bulan. Inilah sembahyang pula. Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kata apa? In afdalal qira'ah ma kana fi shalah. Baca Quran yang paling afdal ni ialah baca masa sembahyang. Di antara luar sembahyang dengan masa sembahyang ni, paling afdal baca dalam sembahyang. Baca dalam sembahyang, baca apa sikit. Sebab tu kalau orang yang hafal Quran panjang-panjang, dia boleh baca banyak ayat dalam sembahyang. Bermakna ayat dia baca tu, Quran yang dia baca dalam sembahyang tu, fadilat dia tu lebih besar daripada dia baca di luar sembahyang. Itu kata Imam Nawawi. Dalam mazhab Syafi'i disebut inna tatwil al-qiyam fi salah bil qiraati afdalu min tatwil as-sujud wa ghairihi. Ni dalam mazhab Syafi'i kata berdiri dan sembahyang ni, diri bagi lama. Berdiri lama dalam sembahyang ni kerana nak baca Quran, mana baca bagi panjang-panjang lah, lebih baik daripada sujud lama-lama. Sujud lama-lama dengan berdiri lama-lama, tapi berdiri lama tu kerana baca ayat Quran yang banyak. Lebih baik berdiri yang lama tu daripada sujud yang lama. Ini kata Imam Syafi'i. Itu dalam sembahyang. Kemudian di luar sembahyang pula. Di luar sembahyang. Di luar sembahyang ni, kalau kita baca Quran ni, timing yang paling sesuai kita fa afdaluha qiraatul lail. Masa paling afdal baca Quran di luar sembahyang, mana kita tak sembahyang lah, adalah membacanya pada waktu malam. Beza siang dengan malam, baca Quran pada waktu malam tu lebih afdal daripada membaca pada waktu siang. Wan nisful akhir minhu afdal minal awal. Pertengahan pertengahan kedua malam tu lebih baik daripada pertengahan pertama. Kalau kita malam kita kata dia ada dalam 5-6 jam, lajak bagi sampai setengah, pasal tengah-tengah malam tu baca Quran, itu lebih baik daripada baca pertengahan pertama malam. Itu. Berikutnya wal qira'atu bainal maghribi wal isya mahbubah. Membaca Al-Quran di antara waktu maghrib dan isya. Faham yang maghrib sementara menanti masuk waktu isya tu, maka sangat baik. Sangat baik kita baca Al-Quran. Cuma ada persoalan lah kalau di masjid-masjid kita ni tak kira PKP ni, orang pengajian agama, kelas-kelas, tak apalah, ikutilah. Kalau tak ada kelas macam tu, baca Quran. Daripada duduk sembang saja, isyak qadun. Baca Quran di antara maghrib dan isya sangat disukai. Kemudian wa amma qira'atun nahar fa afdaluha ma ba'da salati subhi. Kalau nak baca Quran pada waktu siang, masa yang paling afdal adalah selepas solat subuh. Kalau kita nak baca Quran pada waktu siang, masa yang paling afdal adalah selepas solat subuh. Itu paling afdal. Makna dalam konteks kita masalah ni, subuh masuk dekat pukul 6, 5.55 gitu. Sembahyang sunat subuh, lepas tu wirid semua habis. Katalah kita habis sembahyang subuh pukul 6.20. Kalian doa semua. 6.20 dan 6.25 tu ambil Quran baca. Dia kata bukan siang ni dia kira bermula bukan terbit matahari. Siang ni dia mula dengan terbit fajar. Kira siang lah walaupun gelap ni. Jadi selepas solat subuh ni adalah sesi siang yang terbaik kita membaca Al-Quran. Selepas solat subuh. Bukan lepas terbit matahari. Kemudian wala karahata fil qira'ah fi waqti min al-awqas wala fi awqatin nahi min as-salah. Tak ada masalah. Kalau kita tak mau pilih masa-masa tadi pun tak apalah. Cara umum dia kata boleh baca Quran bila-bila masa. Boleh baca Quran bila-bila masa. Sebab ada orang dia nak baca malam, dia kerja malam. Ada seorang siang dia kelut. Oleh itu carilah masa-masa yang sesuai untuk baca bila-bila masa. Tak ada masalah. Termasuklah waktu yang dilarang kita sembahyang. Waktu tahrim sembahyang tu lah. Itu selepas solat subuh dan juga selepas solat asar. Melainkan sembahyang-sembahyang yang bersebab boleh.
Mayang-mayang tak bersebab, tak boleh semayang. Haram semayang. Tapi Quran tak haram baca. Lepas tu lepas semayang asar boleh baca Quran, lepas semayang subuh boleh baca Quran. Tak ada masalah. Silakan membaca Al-Quran. Kemudian kita buat bandingan di antara baca malam dengan baca siang. Baca Quran malam dengan baca Quran siang telah disebutkan tadi oleh ulama bahawa membaca pada waktu malam lebih afdal daripada membaca pada waktu siang. Pasal apa? Dia kata membaca Al-Quran pada waktu malam ni lebih afdal, lebih aula kerana ada dua benda, iaitu khusyuk dan juga tadabbur tu lebih mudah terhasil kalau kita baca pada waktu malam berbanding kita membacanya pada waktu siang. Khusyuk ni memang dia tenang, dia khusyuk tak ada gangguan apa. Siang ni dia ganggu nuhat ni. Kalau orang ada anak kecil, anak mengkeli, dia baca tak apa nak tenang. Tapi kalau tengah malam dia baca, anak dah lena, jadi tenang. Kadang-kadang rumah orang tepi jalan baca siang, hingat dengar mesin padi, dengar kereta, dengar apa nama orang buat, apa nama welding, macam-macam. Tapi siang, tenang. Tenang. Jadi, membaca Al-Quran pada waktu malam itu, dia kata lebih afdal, lebih aula kerana lebih senang mendatangkan khusyuk dan juga untuk tadabbur Al-Quranul Karim. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga saya nak halik malam ni ialah khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran maksud dia menyudahkan pembacaan Al-Quran keseluruhan ayatnya. Keseluruhan ayat-ayat Al-Quran yang 6,000 lebih tu, keseluruhan keseluruhan ayat-ayatnya yang terkandung dalam surah-surah yang terkandung dalam juzuk yang 30 itu. Dalam bahasa mudah 30 juzuk Al-Quran tu kita baca semua. Melengkapkan bacaan 30 juzuk. Habis 30 juzuk tu bermakna kita mengkhatamkan Al-Quran. Makna kita mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian di segi surah yang kita baca, yang afdal untuk kita khatam Quran ni ialah kita membaca Quran secara tertib. Tertib ni makna ikut susunan. From page 1 to last page. Daripada muka surat lembaran yang pertama sampai lembaran yang terakhir. Itu afdal. Mana kita baca daripada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Baca alif lam mim sayaqulu sufaha tilkar rusul lan tanalul birra apa semua tu baca sampai last sekali surah An-Nas minal jinnati wan nas. Kita baca Quran mengikut susunan surah, susunan juzuk, maka itu adalah lebih afdal. Dan akhirnya kita boleh mengkhatamkan Al-Quran. Tetapi untuk mengkhatamkan Al-Quran tidak disyaratkan kita membaca ikut tertib dan susunan. Mana? Kita boleh baca hak mana dulu, tak ada masalah. Asalkan keseluruhan Quran tu kita baca, maka khatamlah kita Al-Quran. Dan setengah orang dia baca Yasin dulu. Baca Yasin, malam Jumaat, lepas tu esok dia sambung Alif Lam Mim, lepas tu baca lagi, lepas tu mai bila-bila baca Waqiah pula, lepas tu mai dia tanda. Dia baca terusan, lepas tu sampai datang Yasin, dia tak baca dah. Dia kata aku baca dah 4 hari lepas. Waqiah tak baca dah. Pasal aku baca dah. Lebih kurang tu. Tapi akhirnya semua dia baca. Bila semua dia baca, bermakna dia telah mengkhatamkan Al-Quran. Tapi khatam cara kedua ni, di segi keafdalannya tak ada. Berbanding dengan cara yang pertama, iaitu dengan mengikut tertib dan susunan. Tapi tetap khatam. Okey. Jadi, mengkhatam Al-Quran ini terhasil melalui dua. Yang pertama, setelah dibaca keseluruhan Al-Quran oleh seorang pembaca. Setelah dibaca keseluruhan Al-Quran oleh seorang pembaca. Sebab kita baca Quran ni dia ada dua cara. Yang pertama baca seorang-seorang, satu dia panggil tilawah ataupun qiraah. Yang kedua dia baca dalam kumpulan, satu dia panggil tadarus. Okey. Jadi kalau seorang tu dia baca Quran seorang-seorang sampai habis 30 juzuk, bermakna khatamlah dia. Satu. Yang kedua, Al-Quran ni
dapat dikhatam oleh orang yang baca tu, sekiranya Quran itu dibaca dalam kumpulan. Dan kumpulan itu dia panggil kumpulan tadarus. Tadarus ni biasanya dalam bulan Ramadan dia aktif lah, aktif. Kumpulan tadarus. Grup tadarus. Dan apabila dalam kumpulan tadarus ni baca Quran sampai habis keseluruhan, maka kumpulan itu akan mendapat pahala khatam Quran. Bila kumpulan, mana orang yang join tadarus itu. Dan orang yang membentuk kumpulan ini, dia ada bilangan minimal dia. Bilangan minimal dia 2 orang. Seorang orang tak pergi tadarus, dia kena 2 orang. Macam mana Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril setiap kali bulan Ramadan, tadarus. Jadi nak tadarus ni kurang-kurang 2 orang. Kalau orang baru menikah, 2 lelaki bini, anak tak ada lagi, tadarus. Suami tadarus dengan isteri. 2 orang. Kalau apa nama mak pak anak-anak satu ahli keluarga bertadarus. Tapi kalau sampai ramai 20 orang pun lambat juga. Misalnya walaupun dia tak ada angka yang standard, tapi biasanya tadarus ni orang buat dalam 10 orang, 8 orang begitulah. Tapi tak boleh kurang daripada 2 orang. Itu tadarus. Jadi kumpulan yang tadarus ni dari segi bacaan dia berbeza sikit dengan orang yang baca seorang-seorang. Orang yang baca seorang-seorang, dia akan baca keseluruhan Al-Quran itu. Dia seorang-seorang akan menyelesaikan keseluruhan ayat Quran dan surah serta juzuk yang terkandung dalam Quran. Tapi berbeza dengan tadarus. Tadarus ni ramai-ramai. Seseorang itu dia tidak akan baca semua ayat. Dia akan baca sebahagian-sebahagian, kerana sebahagian ini akan diserah kepada orang lain untuk membacanya. Okey. Walaupun contoh macam saya join kumpulan tadarus. Ni tu imam masjid. Tu Bilal join. Saya pun baca lah. Baca Fatihah, baca Alif Lam Mim sampai satu hizib, saya berhenti. Bila saya berhenti, saya tak baca lah. Orang yang kedua, tu imam duduk sebelah saya, dia akan baca pula. Tadi masa saya baca, tu imam tak baca, dia dengar. Dah saya dengar, tu Bilal dengar. Tu imam tu baca pula, tu Bilal pula baca. Begitulah 10 orang. Pakat baca orang 10 kali. Habis satu juzuk malam tu. Adakah 10 orang tu baca keseluruhan satu juzuk? Tak. Pakat ambil seorang sikit baca. Lebih kurang tu. Dan mereka akan duduk tu lah sampai habis. Walaupun setiap orang tu tak baca keseluruhan ayat, kerana pada masa dia baca ada orang dengar, kemudian dia akan berhenti baca, orang lain pula dengar. Tetapi kumpulan tadarus itu, mereka akan mendapat pahala khatam Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Khatam Quran ini terhasil melalui 2. Yang pertama, terhasil melalui membaca Al-Quran. Ini dalam tadarus. Yang kedua, terhasil melalui istima', iaitu mendengar Al-Quran. Sebab Quran ni baca, dengar. Ada orang baca, orang dengar. Tapi kalau seorang-seorang, dia baca, dia dengar. Tak ada orang dengar lah. Jadi, tadarus Al-Quran akan membolehkan orang tu khatam Quran secara 2, iaitu secara baca dan dengar. Jadi, baca satu juzuk malam tu. Itu malam juzuk pula sampai habis 30 juzuk. Masing-masing pakat mendapat pahala khatam Al-Quran. Jadi, apapun saya nak sebut, khatam Quran ni kena habis keseluruhan Al-Quran. Jadi kita boleh pilih lah nak baca mana. Tapi baik tadarus ni, saya akan sebut tentang tadarus. Dia ada kelebihan yang tersendiri. Baca sendirian pun dia ada kelebihan yang tersendiri. Kadang-kadang kita dalam hidup kita ni kita ambil dua-dua. Ada masa kita baca bersendirian dan ada masa pula kita baca secara berkumpulan, iaitu tadarus. Kemudian berkaitan dengan khatam Quran pula, apabila kita setelah mengkhatamkan Al-Quran, maka disunatkan kepada kita jangan tutup tulis Quran tu. Disunatkan kita berdoa. Doa Quran ni dipanjang, saya tak apa. Tapi kalau tuan-tuan buka Quran di belakang tu, ada doa khatam Quran. Tapi itu tak panjang, ada dalam kitab saya depan saya ni. Panjang jela. Memang tak apa lah, ambil baca lah. Panjang. Tapi dalam Quran tak panjang tu. Jadi, disunatkan
setelah kita mengkhatamkan Al-Quran ni, disunatkan kita berdoa. Jadi tuan-tuan yang mengikuti siaran live ketika ini, nanti bila dah khatam Quran, ambil Quran tengok belakang tu. Dia ada doa khatam Quran. Jadi jangan tengok saja, baca. Disunatkan berdoa. Kemudian berkaitan dengan khatam Quran ni pula, disunatkan orang yang baca Quran tu kalau rezeki dia murah, buat sikit jamuan. Buat sikit jamuan sempena mengkhatam Al-Quran. Orang panggil kenuri ya. Kenuri khatam Quran ni dalam bahasa Arab dia panggil al-hizaq. Al-hizaq. Boleh juga al-hizaq ni kenuri untuk orang yang telah menyempurnakan hafazan Al-Quran. Al-hizaq. Jadi kenuri khatam Quran ni bukan mesti buat besar-besar macam kita buat tu. Mungkin kalau macam anak-anak dia bawa khatam Quran, mungkin dia buat kulit kuning. Kuning tu adat saja, bukan syarat. Contoh kita khatam Quran ni kalau luar bulan Ramadan lah contohnya kan. Bulan Ramadan tak apa. Habis khatam Quran nuri, maksudnya buka puasa esok ni kita buat nuri. Tak abang kat orang, tak apa kata kita khatam Quran. Yang penting kerana syukur dapat mengkhatamkan Al-Quran, maka sunat kita buat nuri. Nuri kan mesti buat besar-besar. Kalau orang selalu khatam Quran, sebulan sekali khatam Quran, ada setengah orang seminggu sekali khatam Quran. Kalau beli nasi lemak 4-5 muka jumpa orang pun, kira buat jamuan lah. Syukur. Sebab dia berjaya mengkhatam Quran. Kalau dia jenis pergi kerja ni, sampai di kafeteria pejabat tu, jamu 4-5 orang makan, 2 meja, 3 meja. Orang jangan seorang. Khatam Quran lah. Buat nuri. Tu kira keistimewaan orang yang khatam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, saya nak pergi poin yang keempat berkaitan dengan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullah fi man 'indah." Kata Nabi SAW, tidaklah berimpun satu kaum, satu kumpulan dalam rumah Allah, dalam masjid lah. Dan tujuan mereka berimpun tu melainkan untuk membaca Al-Quran. Mereka baca Al-Quran dan bertadarus sesama mereka. Baca dan bertadarus sesama mereka. Melainkan apa yang mereka lakukan itu akan turun kepada mereka ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat akan datang memayungi mereka, dan Allah Taala masukkan mereka dalam senarai orang-orang yang sentiasa diingati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hebat orang yang bertadarus Al-Quran. Dalam hadis ni Nabi sebut tadarus Quran tu dalam masjid. Tapi fuqaha kata tu nak cerita tempat yang paling afdal bertadarus Al-Quran. Tetapi tadarus Al-Quran syaratnya tidak semesti di masjid. Boleh dilakukan di mana-mana. Kita boleh bertadarus Al-Quran di rumah. Boleh bertadarus Quran di pejabat. Boleh bertadarus Quran di surau. Dan di mana-mana tempat yang bersesuaian. Tadarus Quran ni, saya ulang balik lah, tadi saya sebut sikit-sikit, ialah membaca, tadarus, membaca dan mendengar Al-Quran oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Selepas pembaca pertama membaca, akan disambung oleh pembaca yang kedua. Selepas pembaca kedua membaca, akan disambung oleh pembaca yang ketiga. Lepas itu disambung oleh pembaca yang 4. Kalau ada 10 orang, akan diakhiri oleh pembaca yang ke-10. Lepas itu habis 1 juzuk. Biasa orang tadarus 1 juzuk tak larat pergi 2. Dalam konteks bulan Ramadan, dah ada 30 malam, 1 malam 1 juzuk. Awak yang tadarus malam-malam, dah kita baca Quran malam afdal. Tapi kalau nak tadarus siang, tak ada masalah. Macam setengah seorang perempuan siang-siang mereka waktu duha tu mereka tadarus, sila, tak ada masalah. Jadi dalam bertadarus ini ada yang membaca, ada yang mendengar. Mana kalau 10 orang tadarus, satu-satu orang tu dia akan baca sekali. 10 orang yang bertadarus, setiap orang akan baca sekali, tetapi setiap orang akan mendengar 9 kali. 10 orang ada 10 bacaan. Seorang baca sekali, bermakna tinggal 9 kali untuk mendengar. Setiap orang akan baca sekali,
setiap orang akan mendengar bacaan sebanyak 9 kali. Walaupun dia baca sekali, dengar 9 kali, tapi kalau Quran tu dapat dihabiskan 30 juzuk, semua mereka akan mendapat pahala khatam Al-Quran. Itu hebat tadarus. Dan kebaikan tadarus juga ialah untuk belajar. Ta'lim dan ta'alum. Mengajar dan belajar. Dalam kumpulan tadarus tu, kalau ada yang reti sikit, pandai tajwid, maka kalau dia dengar orang, mungkin dia mula lalu bacaan, orang dengar, orang tak tengok dia baca kemai. Lepas tu dia dengar pembacaan yang kedua, silap sikit, dia dapat mengajar pembacaan yang kedua untuk membaca dengan bacaan yang betul. Dari segi tajwid dan seumpamanya. Dia mengajar, orang yang baca tak betul tadi, belajar. Itu kebaikan. Maka, kebaikan tadarus, kita tahu kesalahan kita, ditegur oleh orang yang tahu. Akhirnya, pada masa-masa yang berikutnya, kita akan membaca Al-Quran dengan baik. Itu kebaikan tadarus. Tapi nak dapat pahala tadarus ni dengan syarat kumpulan yang menyertai tadarus tu, dia jangan slack. Jangan apa miss. Kalau kata malam pertama Ramadan ni, kita serta tadarus bulan Ramadan, 10 orang, mat awang me dun pas semua lah sampai cukup 10 orang. Orang yang sama tu, dia kena baca setiap malam. Tapi kalau dia short, kata 8 orang yang konsisten, 8 orang tu akan mendapat pahala khatam Quran. Orang yang main join sekali sekala tu, kerana dia tak lengkap siri membaca dan mendengar selama 30 malam, ataupun 30 juzuk, orang yang tak lengkap tu, dia tak dapat pahala khatam Quran. Orang yang konsisten berada dalam majlis tadarus itu, dia akan mendapat pahala khatam Al-Quran. Itu tadarus. Kemudian yang berikutnya, isu masa kini. Sebahagian daripada rakan-rakan FB dah lihat video saya yang berdurasi berapa minit tu, 5 minit ke 6 minit tu. Cerita sikit pasal tadarus ni dan juga khatam Quran. Kumpulan yang membahagi-bahagikan juzuk Al-Quran. Kadang-kadang kalau ada 30 orang, dia bagi seorang satu juzuk. Kalau ada 15 orang, dia bagi seorang 2 juzuk. Kalau ada 10 orang, dia bagi seorang 3 juzuk. Lebih kurang. Itu membagi-bagikan juzuk Al-Quran. Adakah dengan kaedah membagikan juzuk ini, Quran ni, dikira sebagai tadarus? Membagikan juzuk ini dikira sebagai tadarus. Mana dalam musim PKP ni, buatlah grup WhatsApp. Okey. Hang Kak Jah, Kak Pah, dan Kak Zah. Hang ambil seorang 3 juzuk saja. Hang Kak Jah ambil juzuk pertama, kedua, 3. Hang Kak Pah 4, 5, 6. Hang Kak Zah 7, 8, 9. Betul. Sampai ke 30 juzuk. Lepas tu, hello. Kalau dalam grup WhatsApp ni, mereka tahu siapa habis baca, tanda right. Mereka tengok tanda telah dibaca. Adakah dengan kaedah yang dibuat tu dinamakan tadarus? Kak Zah baca di rumah dia. Kak Pah baca di rumah dia. Kak Jah baca di rumah dia. Bila habis right, tengok dalam senarai nama alam telefon tu, grup WhatsApp tu, semua right belakang baca lah. Adakah itu dipanggil tadarus? Jawabnya, tak. Itu bukan tadarus. Sebab apa? Sebab tidak ada pendengaran. Hanya ada bacaan. Tadarus dia mesti ada dua, membaca dan mendengar. Iaitu kumpulan tu. Dalam kumpulan tu, seorang membaca, yang lain mendengar. Jadi bila buat pembahagian macam ni, pakai tanda, habis baca right. Dalam telefon tu, tanda lah. Itu tidak dinamakan tadarus, tapi itu dinamakan membaca Al-Quran. Baik tak baik? Baik. Tapi matlamat tadarus tak sampai. Matlamat tadarus tak sampai. Dan berikutnya, kalau dia buat tu, setelah mereka melengkapkan 30 juzuk Al-Quran. Kalau 10 orang ambil seorang 3 juzuk. Adakah mereka dikatakan mengkhatamkan Al-Quran? Adakah mereka dikatakan mengkhatamkan Al-Quran? Saya kata, mereka tidak mengkhatamkan Al-Quran berdasarkan pembacaan saya lah. Dan melihat beberapa orang ulama-ulama menyebut bahawa
mereka hanya mendapat pahala ayat-ayat yang dibaca ataupun surah ataupun juzuk yang dibaca. Kalau kat PAH dia dapat pembagian 3 juzuk, juzuk pertama, kedua, ketiga, dia dapat pahala baca juzuk pertama, 2, 3. Juzuk ke-4 sampai ke-30 dia tak dapat pahala sebab dia tak baca. Kat Jah pula dia baca 4, 5, 6. Dia dapat pahala kerana membaca juzuk 4, 5 dan 6. Dia tak dapat pahala juzuk 1, 2 dan 3. Dia tak dapat pahala juzuk 7, 8 sampai 30. Tu. Jadi dia kumpulan macam ni kita tak boleh panggil depa ni khatam Quran. Mereka bukan khatam Quran. Tapi jangan ni rakan-rakan yang dengar ni yang duk bebaik pula. Guru tu bagus baca. Kita menggunakan aplikasi kita ni WhatsApp dan seumpamanya untuk benda yang baik. Tak apalah. Bacalah. Tak ada masalah. Tapi matlamat untuk yang pertama tadarus tak tercapai. Sebab apa tak tercapai? Sebab baca masing-masing tak tahu. Yang baca sana, aku baca sini, habis baca tanda rek. Tengok dalam telefon, dia baca dah. Tadarus tak tercapai. Sebab tadarus mesti ada baca dan dengar. Kumpulan bahagian juzuk tadi, pembahagian juzuk tadi mereka hanya membaca masing-masing. Tak ada siapa pun dengar. Jadi pahala tadarus tak ada. Pahala baca Quran tak ada. Dan pahala khatam pun tak ada. Sebab masing-masing tidak menyempurnakan bacaan sepenuhnya. Al-Quranul Karim. Satu. Kemudian tema yang berikutnya ialah ini orang tanya ni. Boleh tak kita tadarus pakai video conference. Video conference. Nampak muka belah 4, 8 buat 12 Zoom, buat Zoom tu. Boleh tak boleh? Sebab saya sebut di awal tadi mesti berhimpun. Mesti. Kaedah lama berhimpun, dia berhimpun di tempat yang tetap, iaitu dalam masjid nampak 10 orang tu. Dalam rumah nampak 7 orang. Dalam surau nampak tu dan boleh sembang dengan aku. Dalam konteks penggunaan alat komunikasi moden ni, macam menggunakan telefon canggih ni, boleh tak boleh? Sebab nampak muka masing-masing, walaupun Kak Jah duduk di Kuala Sungai, Kak Pah duduk di Kuala Kedah, Kak Zah duduk di Kuala Nerang, Kak Timah duduk Kuala Ketih, semua ni Kuala belakang. Tetapi mereka bertemu dan berkumpul dalam skrin telefon, nampak muka masing-masing. Pas sembahyang tarawih, mereka nak bertadarus. Boleh tak boleh? Ni dia panggil tempat yang majazi lah, bukan tempat yang hakiki. Di sini boleh tercapai tak maksud baca dan dengar? Itu persoalan. Boleh tercapai tak maksud baca dan dengar? Kalau kita menggunakan telefon canggih ni, tarik zoom tu, dia tengok habis, Kak Pah nampak Kak Jah, nampak Kak Timah, mereka di lokasi masing-masing, cuma tak nampak lah Hak Lin, nampak muka lah dalam telefon. Masa Kak Pah baca, Hak Lin semua pekat dengar. Tiba giliran Kak Timah baca, Hak Lin semua pekat dengar. Dan mereka dapat buat macam ni sehingga lengkap 30 juzuk Al-Quran dibaca. Mana setiap hari tak miss. Sehingga lengkap 30 juzuk Al-Quran dibaca, maka mereka akan mendapat pahala tadarus Al-Quran, kerana hakikatnya mereka bertadarus. Sebab tengok macam Kak Timah jadi pembaca yang pertama, dia pembaca sampai satu hizib, dia berhenti. Bila dia berhenti, hak 9 dalam kumpulan ni mungkin dia tak buat sampai 12 orang kot, 10 orang, katalah 4 orang, 3 lagi mendengar. Dia mesti 3 lagi mendengar. Kalau 4 orang tu dalam satu juzuk tu dia takkan baca sekali lah, mungkin dia baca dalam seorang 2 kali, atau seorang tu mungkin 2 orang 3 kali, 2 orang 2 kali, tak apalah baca. Bila baca lagu tu, seorang baca, Hak Lin bukan dengar, 3 kali dengar, kawan nombor 2 baca, kawan nombor 1, kawan nombor 3, kawan nombor 4 dengar, kawan nombor 3 baca, nombor 1, nombor 2 dan nombor 4 dengar, kawan nombor 4 baca, 1, 2, 3 dengar. Kalau mereka boleh konsisten daripada awal juzuk sehingga akhir juzuk, dan dapat itu membaca, mendengar dan menegur, bermakna tercapailah makna tadarus, walaupun mereka tidak berada di dalam satu bangunan. Mereka berada dalam rumah masing-masing, bangunan masing, tapi mereka bertemu dalam
skrin telefon, boleh menatap wajah di antara satu dengan yang lain dan boleh saling mendengar suara masing-masing setelah dibaca Al-Quran. Maka mereka akan mendapat pahala tadarus. Tapi pahala tadarus malam tu dapat. Tak khatam tak tentu lagi. Sekiranya mereka berjaya konsisten daripada satu juzuk sehingga berikutnya sampai juzuk yang terakhir, di samping mereka mendapat pahala tadarus, mereka juga akan mendapat pahala mengkhatamkan Al-Quran. Itu kena ingat tu. Yang berikutnya. Tadi saya ada tertinggal sikit. Saya ambil balik dah terangan. Ni yang bukan jenis nampak muka. Ni buat grup WhatsApp saja. Grup WhatsApp. Ni nak khatam Quran ni. Kumpulan ni saya gustan balik tadi bukan tadarus, itu membaca Al-Quran dengan pembahagian surah ataupun pembahagian juzuk. Kalau dalam 10 orang ni mereka membahagikan juzuk, ataupun 30 orang. Kita ambil 30 lah senang. 30 orang membagikan juzuk, baca seorang sejuzuk. Sekiranya mereka boleh konsisten buat macam ni, kita kata 30 malam ni kita ambil bulan Ramadan lah, senang. Okey, ni ketua darjah kumpulan WhatsApp. Ketua kumpulan WhatsApp kata, okey, hari pertama Ramadan, Saleh baca juzuk pertama, Hamdan juzuk kedua, Ghazali juzuk ketiga, lagi Gani juzuk keempat, berikutnya sampai ke bawah ni Harun juzuk 30. Semua 30 lengkap. Dan esok mereka boleh konsisten. Hak yang baca juzuk yang pertama akan baca juzuk kedua pula. Hak kedua baca pertama. Sehingga di hujung bulan Ramadan, masing-masing semua pakat baca 30 juzuk. Masing-masing, tak ada seorang pun yang terlepas, melainkan semua membaca 30 juzuk. Maka kumpulan WhatsApp ni mereka akan mendapat pahala khatam Al-Quran. Mereka akan mendapat pahala khatam Al-Quran sebab setiap orang membaca semua juzuk. Cuma dia tak baca ikut tertib. Sebab dia tulang salin. Mungkin macam pertama dia ikut tertib. Hak lain tak. Ada yang baca juzuk 30, malam esok dia naik 29 begitu. Tapi oleh kerana dia berjaya melengkapkan 30 juzuk, kalau tuan-tuan nak buat begini, silakan. Kumpulan WhatsApp kalau nak khatam Quran, dia kena konsisten, dia kena istiqamah. Pastikan giliran juzuk tu sehingga akhirnya semua dapat baca 30 juzuk, maka masing-masing akan mendapat pahala khatam Al-Quran. Tetapi tidak akan mendapat pahala tadarus Al-Quran sebab tidak mendengar. Cuma hantar dalam kumpulan WhatsApp, tugas membaca Quran sahaja. Ada kebaikan lah. Kepada kumpulan WhatsApp ni yang baru ni ada kontroversi sikit, nak marah kat saya pula. Pandai-pandai pula. Tak apa, teruskan baca Quran, tak ada masalah. Dalam kumpulan WhatsApp ni. Tapi saya kata tak dapat khatam lah kalau tak baca habis. Tentang pahala baca Quran, insya-Allah Allah Ta'ala tidak mungkin ni kalau kita baca dengan ikhlas, baca dengan elok, insya-Allah kita akan dapat pahala membaca Al-Quran. Dan berikutnya sebelum nak berhenti ni, pesanan saya, bacalah Al-Quran dengan elok-elok. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran ni jangan bergegas. Bulan Ramadan ni orang baca Quran dia ada dua pattern tu. Pattern pertama dia baca dengan elok-elok, betul tajwid tertil. Pattern yang kedua dia lumba nak habis awal. Sampai tak betul tajwid, makhraj pun lari dan seumpamanya. Maka dengarlah nasihat saya ni. Lebih baik kita membaca Al-Quran lambat khatam, lambat habis juzuk, lambat habis surah, tetapi kita membaca dengan bacaan yang elok. Ada lebih baik lambat habis daripada orang yang membaca Al-Quran laju tak tengok macam roket tu, tetapi bacaannya tidak betul. Dia bukan dapat pahala, bahkan berdosa. Kerana baca lentang pukang dan lari dia punya matlamat dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jam pun pukul 11 sampai masalah untuk kita berhenti. Cuma saya nak pesan kepada penonton-penonton, rakan-rakan semua,
dalam bulan Ramadan yang mulia ni, ambillah manfaat kita membaca Al-Quran. Sebelum saya berhenti ni, saya nak karau balik. Untuk bahasa Kedah lah, karau. Itu kita nak ambil balik apa yang telah saya sampaikan tadi, iaitu poin-poin penting. Yang pertama tentang membaca Al-Quran. Saya sebut masa dia. Siang dan malam ada fadilat yang tertentu. Kemudian khatam Al-Quran. Bagaimana cara khatam Quran itu. Yang ketiga tentang tadarus Al-Quran. Telah saya selesaikan penjelasannya. Dan yang keempat, amalan orang sekarang ni membahagikan juzuk-juzuk dalam kumpulan WhatsApp, telah saya nyatakan. Dan yang kelimanya itu persoalan mutaakhir. Kini iaitu boleh tak Tuan Syekh Faisal kami nak baca Quran dapat dalam makna tadarus kami nak baca Quran dalam telefon, guna kaedah Zoom, boleh tengok mesin-mesin, boleh saling mendengar. Saya telah jawab boleh, tapi dengan syarat kalau nak dapat pahala khatam Quran kena konsisten daripada malam pertama sampai malam akhir, ataupun daripada juzuk pertama sampai juzuk akhir. Kalau tak konsisten, hanya dapat mendapat pahala tadarus Al-Quran pada sesi tadarus itu saja. Semoga ada manfaat, insya-Allah. Saya akan war-warkan lagi dalam dalam FB saya ni kuliah yang berikutnya. Harap-harap tuan-tuan mengikuti, dan saya minta tolong share banyak-banyak ilmu ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.